حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن والسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وتابعه بإحسان. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah yang telah pertemukan kita pada malam yang mulia ini, iaitu pengajian kitab Kurnia Rabbani Limpah Rahmani oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita adakan setiap hari Selasa lepas Isyak di Masjid Kasim, Singapura. Para jemaah sekalian, seperti biasa, marilah kita mulakan dengan kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan mengingatkan kembali kalimat tauhid kita dan juga mengingatkan akan nama Allah. Khusyukkan hati kita pada Allah, lupakan segala ingatan dunia kita, tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alil athhar wa sahabil abrajma'in wa ila hadrat sultan awliya wa salihin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz wa amadanallahu biimdadi wa anasana biharakati wa nafa'ana bibarakati wa ila hadrati ahli silsilati taraqatil qadiriyah wa khususan Syekhuna Mursyidina Rabituna Asina fi fundi misin Abdul Qadir Mansur Dina Qadir Jailani Baghdadi sya'ilillah wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala akthiru min qawli la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala fi qalbi Allah fa nasiru mu'inu fid daraini huwa Allah
واغفر لنا يا الله. الله 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 لا إله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin. Ya Imam al-Muttaqin. Ya Khataman Nabiyyin. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Madad ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Assalamualaikum ya Sultanul Arifin. Assalamualaikum ya Sultanul Awliya. Assalamualaikum ya Sidi Syekh Madad ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح على العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا فهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على عمر الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن والسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وتابعه بإحسان. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jemaah yang dimuliakan Allah. Syukur kepada Allah yang telah pertemukan kita pada malam yang penuh rahmat dan barakah ini, iaitu pengajian kitab Kurnia Rabbani Limpahan Rahmani yang telah disusun dan telah disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrul Aziz. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, marilah sama-sama kita mulakan pembacaan kitab yang mulia ini dengan kita Fatihah pada Rasulullah SAW dan sekalian ahli keluarganya dan sekalian para sahabat-sahabatnya dan juga pada sekalian para tabi'in dan tabi'in dan sekalian para masyayikh, para alim-alim ulama, para guru-guru kita dan mereka yang telah bersusah payah untuk menyampaikan agama kepada kita, dan khususnya Siri Syekh Abdul Qadir Jalani sendiri dan juga tuan penterjemah kitab ini iaitu Al-Habib Al-Marhum Said Ahmad Semit. Semoga Allah Ta'ala meninggikan darjat semua guru-guru kita, berkhusus Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jalani dan juga Habib Ahmad Semit. Dan semoga Allah Ta'ala limpahkan rahmat pada roh-roh mereka dan arwah-arwah semua masyayikh kita. Dan semoga Allah Ta'ala berkatkan ilmu mereka kepada kita, dapat kita faham dan dapat kita amalkan dan dapat disampaikan dengan berkat syafaat Nabi SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, para jemaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya kita telah sampai di muka surat 361 dalam membicarakan dalam kitab Fathur Rabbani Limpah Rahmani, iaitu kitab yang telah susun oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, di mana pada pelajaran yang lepas, di mana Siri Syekh Abdul Qadir Jalani telah memesan kepada kita supaya jangan kita berlaku syirik pada Allah. Hendaklah kita menyerah sepenuhnya diri kita pada Allah. Penyerahan, complete submission, mana penuh 100%, tak ada sikit pun, tak ada 0.1% serapan yang lain, tak ada. Selagi ada penyerahannya selain pada Allah Ta'ala walaupun sedikit, itu adalah merupakan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Jadi apabila kita beramal, berbuat ibadat, buat kebaikan, jangan ada sedikit pun tujuan selain hanya Allah Ta'ala.
Kalau selagi ada tujuan nak dapatkan nama, dapat populariti, dapat gelaran, dapat pujian dan sebagainya, maka itu semua adalah merupakan syirik dalam beribadat pada Allah, yang di mana mengakibatkan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan demikian juga hati kita masih lagi tertutup dengan hijab-hijab yang menghalang kita daripada mendapatkan makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berpandu kepada apa yang telah kita sebutkan itu, maka pada malam ini menyambung kata-kata Sri Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu Sirrul Aziz, hitunglah dirimu dari sekarang. Mana dari sekarang kita buat perhitungan, muhasabah, iaitulah yang dikatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah diri kamu, hisablah, hitungilah diri kamu sebelum kamu dihitungi. Besok ke akhirat, kalau Allah nak hitungi kita, nak buka buku kita, nak bicarakan hal-hal kita, Allah, depan khalaik ramai, alangkah malunya kita. Yauma tublas sarair, hari yang akan terbuka sekalian rahsia. Maka dengan sebab itulah sini kita selesaikan kat dunia. Jadi sebelum kita balik ke akhirat, kat dunia ni kita selesai. Macam mana nak selesai? Kita hitung diri kita. Ya Allah, aku tadi pagi macam ni. Ya Allah, semalam aku buat macam tu. Ya Allah, macam ni aku punya perbuatan. Allah, ya Allah, aku bertaubat padamu. Ya Allah, aku mohon ampun. Ya Allah, janganlah kau mengambil kira akan perbuatan aku yang salah ini. Ya Allah, aku bertaubat, tak mau buat lagi. Ya Allah. Kita hitung diri kita. Dan kalau ada salah silap kita dengan manusia, cepat kita minta maaf dengan mereka. Kalau ada hutang piutang, cepat kita selesaikan bayaran pada mereka. Jadi apabila kita sudah, insya-Allah, sudah tak ada lagi perkara yang nak dihitungi, sampai ke akhirat, Allah Ta'ala kata, sudah selesai dah. Kau sudah hitung dirimu di dunia. Dah tak payah lagi nak buka buku. Kenapa? Kerana dia sudah bertaubat, kerana dia sudah minta ampun, dia sudah bayar hutang, dan dia pun tak ada apa lagi nak dipersoalkan. Jadi di akhirat mudah saja bagi dia. Itulah dia kata-kata yang telah disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ada yang mengatakan ini hadis, tetapi Allah alam ada juga beriwayat mengatakan ini daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, hitungilah diri kamu, hisablah diri kamu sebelum kamu nanti dihisab. Sebab kalau kita tak hisab diri kita, kita syok dia buat amal ibadat, tapi dosa pun ada juga. Tapi nanti besok kita ke akhirat, kita bila dibuka buku kita, alangkah menyesalnya kita. Kerana dosa-dosa yang kita buat, yang kita rasa tak ada apa. Tapi rupanya semua tercatat dalam buku. Dan masa itulah baru kita menyesal. Menyesal yang tak berguna. Allahu Akbar. Maka kata Sri Syekh Abdul Qadir Jalani, wahai kaum, jangan lambat mendedahkan dirimu dan menghisapnya. Mendedah tu makna membuka lah. Buka apa hal diri kau. Kau ni seorang-seorang, kau Masya Allah, kau ni mendapat orang rajin ibadat macam wali, Masya Allah. Tapi bila kau seorang-seorang, kau bersendirian, kau dengan gambar-gambar kau dengan perbualan-perbualan dengan orang-orang yang tak sepatutnya kau berbual, kau membuat perkara-perkara yang tak senonoh, kau ingat apa? Semua tu tak ada tercatat ke? Astaghfirullahalazim. Jadi kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu maha pengampun. Jadi kita buka diri kita ni. Mungkin orang tak tahu, tapi kita tahu diri kita apa yang kita telah buat. Dan kita pun kadang-kadang tak tahu apa yang kita buat tu salah, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah disebutkan di sini, segerakan, jangan lambat, segerakan. Ini kadang-kadang syaitan punya kerja. Allah, nantilah, engkau ni sekarang masih muda lagi, nantilah engkau dah tua nanti baru kau hisap diri engkau. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau hutang ni kalau sekira tak cepat-cepat kita bayar, maka kita lama-lama dah lupa dah. Dan hutang tu lah bukan sikit, tambah. Kalau ikut hutang yang bank, interest makin bertambah. Hutangnya 100, tapi akhirnya bila jadi 1000. Hutangnya 10,000, akhir sudah jadi 100,000. Kenapa ni? Pasal interest dia. Umpamanya, auzubillah, kalau tu bank lah. Tapi kalau kita dengan Allah SWT, kadang dosa kita tu kita tak nampak. Alah, siapa sikit. Besok sikit. Alah, besok sikit. Besok sikit. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Daripada mula sikit sudah jadi besar. Sebab itulah di sini jangan kita lambat-lambatkan. Jadi apabila kita segera kita bertaubat, kita stop. Tak mau lagi buat. Kita taubat tu, syarat taubat tu apa? Berhenti dari sekalian dosa yang telah kita lakukan. Itulah syaitan masuk. Itulah kau dengarkan ustaz cakap kan, kena berhenti kan. Kau nanti tak dapat buat lagi apa-apa yang nafsu kau nak buat tu. Itu nafsu jahat. Nampak? Syaitan pun dia tiupkan, dia kipaskan lagi. Itu kita kena jaga, jangan kita ikutkan.
Sebab nafsu ni selagi mana ikut nafsu dia takkan puas. Ibarat macam minum air laut. Haus minum satu teguk. Nak dua lagi. Nak satu cawan. Nak satu baldi. Nak satu timba. Nak satu tempayan. Tak akan hilang haus kerana itulah dia air laut. Masin dan dia akan tak menghilangkan. Begitulah juga kita dosa. Dosa nantilah aku tobat. Nantilah aku. Takkan dia berhenti. Dia akan terus berdosa. Sampailah betul-betul dia taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nasuha itu apa? Berhenti sama sekali sepenuhnya. Tak mau lagi ulang balik pada perbuatan yang dosa itu. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Ya Allah, kurniakanlah kami semua taubatan nasuha. Ya Rahman, bukakanlah mata hati kami untuk menghitungi diri kami. Ya Rahim, ampunkanlah kami. Ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Segerakan perkara itu selagi berada di dunia sebelum di akhirat. Jangan sampai dah nak mati baru kita nak bertaubat. Tak guna dah. Masa kita hidup segar-segar inilah kita bertaubat. Besok dah nak mati, nak mengucap pun susah, nak astagfirullah pun susah, nak semayang pun terketan-ketan, nak baca Quran mata pun dah rabun. Sebab itulah sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu Nabi kata, Ightanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Ightanim waktu, rebutlah waktu kamu muda sebelum tua. Rebutlah waktu kamu sehat sebelum kamu sakit. Rebutlah waktu kamu lapang sebelum kamu sempit. Rebutkanlah waktu kamu kaya sebelum kamu miskin. Dan rebutlah waktu kamu hidup sebelum mati. Dah nak mati baru nak taubat, nak minta ampun. Dah tak guna dah. Ingat apa kata Nabi SAW mengatakan, taubat itu diterima oleh Allah. Dibuka pintu taubat seluas-luasnya selagi belum sampai nyawa kita di kerongkong. Selagi sebelum matahari terbit daripada barat. Kalau dah sampai nyawa di kerongkong ataupun matahari terbit pada barat, masa itu taubatlah 1000 kali taubat tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Jadi ambillah kesempatan sekarang ya. Kadang-kadang kita orang sehat, kita orang muda. Tapi mati ni boleh datang mendadak. Berapa ramai daripada orang yang tidur waktu malam mempunyai bermacam-macam rancangan untuk besok. Tiba-tiba besok tak ada lagi untukmu. Habis dah. Malam itulah malam terakhir. Astaghfirullahaladzim. Sebab tu sebelum kita tidur ni pun tak boleh kita semayang sunat taubat. Dan kalau sekiranya kita tidur semayang baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Atubu ilaiki. Aku bertaubat pada Engkau ya Allah. Dan begitulah kita tiap-tiap malam kau boleh tahajud, kita semayang sunat taubat 2 rakaat. Minta ampun pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni maha pengampun, maha penyayang. Tapi kita jangan ambil take for granted. Tak apalah, Tuhan maha pengampun. Tak apalah. Tapi kita melewat-lewatkan kita punya taubat. Ini sebenarnya tipu daya daripada nafsu kita dan syaitan. Daripada Nabi SAW bersabda. Maaf ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala malu hendak menghisap para hambanya yang warak di dunia. Hamba yang warak. Warak tu apa? Warak itu dia meninggalkan perkara yang tak ada apa-apa, tapi bimbang kalau ada apa-apa. La yablughul mu'min darajatal mu'min hatta yada' ma la ba'sabi khawfa ma ba'sabi. Aw kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak sampai seorang mukmin darjat orang mukmin, orang yang bertakwa, sehinggalah dia meninggalkan perkara yang tak ada apa-apa kerana bimbang kalau ada apa-apa. Ini syubhat lah. Ini macam tak terang lah. Ini macam jelas ke halal tak? Macam tak jelas lah. Sudahlah tinggalkan. Ini ada campuran ingredient yang tak bersih lah. Macam mana ni? Tak payah tak makan, tak apa. Inilah dia orang yang warak. Orang warak ni dia jaga. Astaghfirullah. Sedikit saya dosa. Astaghfirullahaladzim. Dia rasa macam gunung atas kepala dia. Itu memang sifat orang beriman. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, seorang mukmin bila dia buat satu dosa, dia merasakan seperti gunung di atas kepala dia nak jatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah, astaghfirullah. Tapi orang munafik yang buat dosa, dia anggapkan seperti lalat yang hinggap ke atas hidup. Alah, tak ada apalah, aku tepis sepuk. Itulah dia orang munafik. Na'udzubillah. Jadi kita kata, alah sikit aja lah Ustaz. Alah sikit-sekali. Alah bukan kita je. Alah orang ramai pun buat. Ini kata-kata yang selalu meracuni kita dalam kita nak bertobat. Alah tak apalah, bukan kau seorang. Orang lain pun banyak lagi buat macam ni. Ini pun orang pun ada orang kata boleh. Astaghfirullah. Itulah tuan-tuan dah berjaga-jaga. Sebab itu di sini Allah Subhanahu Wa Taala malu nak hisap hamba ni yang warak. Hamba ni betul-betul jaga halal haram semua jaga, tak mau. Habis Allah nak hisap lagi. Allah pun malu. Subhanallah. Allah Ta'ala ni sifatnya mulia ya. Sifat yang baik. Sifat yang Masya Allah. Yang tinggi darjatnya.
Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ni, kalau orang yang warak. Ya. Jadi kita ni, habis ustaz kita ni tak warak. Kita cubalah jadi orang yang warak. Jagalah hukum-hukum Allah. Cepat-cepatlah kita beristighfar minta ampun kalau dah buat salah. Kalau buatnya tak salah, tapi tak mustahil ada salah, pun minta ampun. Umpamanya lah kalau sekiranya kita ni bercakap dengan orang, ya, bercakap orang kita cakap macam biasa, tapi kadang-kadang orang kita bercakap ni, orang terasa pedas. Minta maaf ya kalau saya ada cakap apa-apa ya. Kita akhirkan dengan perkataan minta maaf. Sebab kita tak tahu mungkin cakapan kita tu ada perkara yang tak baik. Begitu juga kita dengan Allah SWT. Kita membaca Quran, kita berzikir, kita bersolat sembahyang ya. Kemudian lepas tu kita minta ampun. Astagfirullah ya Allah, sembahyang aku ni banyak cacatnya, ada lalainya, ada riaknya. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah, baca Quran aku ni kalau ada salah silap maafkanlah ya Allah. Ya Allah, aku punya ibadat ni ada yang campur-campur yang niat tak baik. Ya Allah, ampunkan. Minta ampun dengan Allah SWT. Itulah sifat orang yang warak ya. Walaupun pada zahir tak nampak apa-apa, tapi kita mustahil ada kelemahan dan kejahatan. Kenapa? Kerana kita ni manusia. Manusia wa khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia itu serba kelemahan. Makna pasti sekali 100% pasti ada kekurangan pada diri kamu. Dalam solat kamu, dalam bacaan Quran kamu, dalam kita bersedekah, berkhairat, pasti ada kelemahan dan kecacatannya. Yang sedar atau kita tak sedar. Sebab kita minta ampun kepada Allah. Allahumma ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Kami mengaku amalan kami banyak yang tak betul, banyak yang salah, banyak yang bercampur dengan riak, wujud semua. Maafkanlah kami ya Allah, perbaikilah diri kami, jadikanlah kami hamba yang kau ridai ya Rahman. Kasihanilah kami ya Rahim dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu hendaklah engkau menjaga warakmu. Jagalah ya. Jika tidak nanti tengkukmu akan dibelenggu kerana kerja-kerjamu. Tengkuk akan dibelenggu. Tengkuk ini berlaku, tengkuk kita lah. Akan dibelenggu. Dibelenggu itu apa? Diikat. Apa tu makna diikat? Besok di akhirat nak ditarik dalam neraka. Na'udzubillah menzalik. Ya. Kerana apa? Kerana kerja-kerjamu yang di dunia ataupun nafsu syahwatmu itu akan menjadi atau nafsu syahwat. Jadi kerana kerja kita kat dunia, halal haram tak peduli, atau ikutkan nafsu. Nafsu kita nak buat perkara-perkara yang menyenangkan nafsu tapi menyalahi hukum Allah. Dan ini semua akan menjadi penyesalan di akhirat. Itulah orang Melayu kata, menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tak berguna. Janganlah kita terus dengan kita yang maksiat. Jangan kita ingat hidup ni tidak selama-lamanya. Tak ada lama pun. Sekejap berapa ramai orang kawan-kawan kita dah meninggal. Kita pun sedang follow the queue. Ikut saja nombor kita. Bila nombor dipanggil, kita akan pergi. Semua kita akan pergi. Allah. Menjadi kesalahan di dunia dan di akhirat. Dunia ini adalah rumah neraka. Rumah neraka. Kenapa rumah neraka? Banyak godaan, cobaannya. Walaupun nampak sedap, senang, tapi banyak godaan dan cobaan. Dan dirham adalah rumah kerunsingan. Dirham, ringgit, rumah kerunsingan. Apa maksud kerunsingan? Menjadikan kita lalai, menjadikan kita sibuk, menjadikan kita tak ingat kepada ibadat, pada taat pada Allah Ta'ala. Itulah dia dirham. Maaf ya. Apabila dirham kali pertama dicipta di muka bumi ini, iblis dia pegang dirham, dia kata, engkaulah kawan aku, engkaulah pembantu aku, engkaulah penolong aku. Dia cium dirham tu. Allah. Kenapa? Sebab dia tahu manusia akhirnya itu berkejar-kejaran, berbunuh-bunuhan, bergaduh kerana nakkan kekayaan, nakkan dapat harta, nakkan kesenangan. Itulah yang berlaku pada hari ini. Peperangan, pembunuhan, kecurian. Allahumma asturna ya Rabb. Ya Allah. Jadi, betul lah kata Sri Syekh Abdul Qadir Jilani. Dunia ini adalah neraka. Memang betul. Sebab pernah juga seorang Yahudi yang miskin, dia menahan sedang cucu Nabi SAW, Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, sedang menunggang kuda, dia tahan. Wahai Sayyidina Husain atau Hasan, datuk kamu, iaitu Nabi SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga untuk orang yang kafir. Kau mukmin tetapi kau duduk atas kuda dengan kaya hebat, aku ni kafir tetapi aku ni miskin susah. Macam mana datuk kau kata macam tu? Kata cucu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni,
Engkau ni, yang kau nampak sekarang kau ni susah, ini kau ni kira syurga lah. Kalau dibandingkan neraka yang lagi dahsyat untuk kau ke akhirat. Betul lah. Neraka nak makan apa? Makan buah zakum, buah yang berduri. Nak minum apa? Minum air timah yang mendidih. Itu dah neraka. Na'udzubillah mazalik. Ini kita dapat minum air juga. Dapat makan roti juga walaupun miskin. Ini lagi syurga lah untuk kau. Allah. Itulah tuan-tuan. Aku ini duduk atas kuda ni yang kau nampak hebat. Ini kalau dibandingkan aku dengan syurga ke akhirat. Ini aku ni dalam penjara lah. Maknanya tak ada benda pun kalau dibandingkan dengan syurga yang akan Allah beri pada orang beriman. Itulah hakikat sebenarnya tuan-tuan. Dunia tak ada apa pun. Dunia ni ibaratnya seperti neraka, kata Syekh Abdul Jalil. Menyusahkan kita, menjadikan kita. Macam-macam penyakit-penyakit sekarang ni. Gempa bumi lah, tsunami lah. Ya. Tak ada yang hidup senang, happy, tak ada. Walaupun dia orang kaya pun. Jangan kita ingat orang susah saja, susah. Orang kaya pun. Sekarang orang kaya pun kena COVID juga, kena sakit jantung juga, dengan mati itu, dengan macam-macam penyakit. Bahkan yang lain-lain di hutang keliling pinggang, dengan orang nak kidnap, nak bunuh sebagainya. Allahu Akbar. Allahumma asturullah. Terutama sekali jika engkau mengambilnya dengan jalan yang haram. Dunia, kalau kau ambil yang haram, kau pun belanjakan dengan haram, maka besok ingatlah, besok akan ternyata apa yang aku katakan ini kepada kamu. Besok baru kau menyesal. Ya, sedaplah kan ambil harta orang kan. Free kan. Curi lah, menipu lah, belitkan orang lah. Ini lah, itu, ini semua. Ini sedap kat dunia, boleh makan harta orang, sedap. Boleh aniaya orang, boleh bawa kes mahkamah, boleh untung, boleh menang pula. Isteri pula boleh buat pendakwaan dengan suami, boleh ambil harta setengah pada harta suami. Rumah HDB jual. Yalah, ini sekarang ni hak dunia punya hukum ni. Jangan aniaya orang. Ingat, kita ada mahkamah yang kedua. Di mana tu? Di Yaumul Mahsyar. Sekarang kita sedap, tapi besok akan menjadi penyesalan. Berapa lama nak sedap? 1000 tahun tak ada, 100 tahun tak ada. Umur kita pun kita tak tahu bila. Entah besok, entah lusa, entah setahun lagi, 2 tahun kita pun meninggal. Tapi dosa berkoyan-koyan kita bawa. Kenapalah nak buat dosa banyak? Dosa sendiri tak tertanggung. Apa lagi nak buat dosa orang lain pula, ya Allah. Sebab itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kamu pada sesuatu membutakanmu dan memekakkan kamu. Kita cinta kepada sesuatu, kita jadi buta dan pekak. Itulah pepatah Melayu kata apa? Cinta tu buta. Ya? Bila kita dah cinta kepada kamu, kepada seorang perempuan, maupun perempuan tu maaf kata busuk ke, kentut ke, maaf perempuan tu ada cacat celah ke, tak apa. Kenapa? Dah jatuh cinta. Itulah dia. Maaflah ya. Itulah biasanya macam itulah. Jadi kalau kita dah cinta pada dunia, cinta pada wang, cinta pada pangkat, cinta pada kedudukan, sudah tak peduli nak cerca orang, nak fitnahkan orang, nak kata orang, semua boleh jadi. Kenapa? Sebab tujuan matlamat dia nak dapatkan apa yang dia nak daripada apa yang dia inginkan, yang dia cinta, iaitu kedudukan, pangkat, duit, wang ringgit, harta, sebagainya. Allahu Akbar. Tapi tak ke mana pun, ya. Allah Akbar. Telanjangilah hatimu dari dunia. Telanjangkan, ya, hati kita dari dunia. Maknanya lepaskan dunia itu daripada hati kita. Kosongkan. Jangan ada tersangkut sikit pun dalam hati kita tentang keduniaan kita ni. Laparkannya dan dahagakannya. Hati kita laparkan dia. Laparkan, dahagakan. Jangan bagi dia kenyang dengan dunia. Jangan bagi dia makan dengan dunia. Supaya dipakaikannya pakaian yang diberinya makan dan minum. Jadi bila dah kosongkan hati kita daripada dunia maupun kemanisannya, daripada kemakanannya dan ke minumannya yang biasa, dah kosong, dah kering kontang dah, baru dituangkan makanan yang bersih, minuman yang bersih dan makin sedap. Macam kita katakan cawan kita kalau kita nak minum air. Kalau cawan ni ada keladak-keladak, ada bekas kopi, bekas teh, bekas susu. Kita nak tuang air putih yang fresh. Dia tak jadi air putih, dia jadi air bekas keladak, kopi, susu dan macam-macam tu. Tapi bila kita dah buangkan semua, dah bersih, dah clean up, dah tak ada apa, dah kosong dah, baru kita tuang air putih, sedap minum, lazat minum. Macam tu dah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Hati kita ni perlu kita kosongkan. Itulah dia orang-orang arifin, orang ma'rifat. Mereka kata apa? Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah
Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah. Mencukupi aku dengan Allah yang Maha Agung. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada apa-apa dalam hatiku melainkan hanya Allah. Nur Muhammad sallallahu yang menerangi dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu tuan. Itulah kita, yalah memang tak mudah. Ni cakap saja tapi nak buat tu tak senang Ustaz. Sebab itulah di sini para alim ulama mengajarkan kita banyakkan zikrullah. Sebab zikir itu dia mencuci hati. Nabi mengatakan likulli syai' saqalah wa saqalatul qalbi zikrullah. Bagi setiap sesuatu ada penyucinya, pengilapnya, dan pengilapnya hati itu ialah zikrullah. Zikrullah tu peranan dia mengilapkan hati kita. Allahu akbar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Telanjangilah hatimu dari dunia, laparkannya dan dahagakannya supaya dipakai kamu pakaian dan diberi makan dan minum. Serahkan zahirmu dan batinmu kepada Allah dan jangan membelakanginya. Serah pula kepada Allah. Zahir kita, ialah kita buat kerja apa pun, tapi jangan lupa semuanya tak akan berlaku kalau tidak izin Allah. Kita buat bisnes, bisnes kita tak akan berjaya kalau tidak izin Allah. Kita berobat, berobat tu tak akan dapat menyembuhkan kita kalau tidak izin Allah. Serah pada Allah. Batin kita pun serah pada Allah. Jangan kita nak fikirkan hal orang. Aku nak jadi orang tu, aku nak jadi lebih baik pada orang tu, lebih pandai pada orang ni, lebih kaya. Tak ada. Aku nak jadi orang yang Allah redai. Itu saja. Itu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Tuhan, engkaulah yang aku masukkan dan keredaanmu lah yang aku tuntut. Serahkan pada Allah. Zahir dan batin kepada Allah, dan jangan membelakangi, jangan kita membelakangkan perintah-perintah Allah. Jangan kita beringan dengan hukum-hukum Allah. Bahkan letakkan dirimu di tangan kuasa Allah tanpa merasakannya engkau ini ada. Letakkan diri kita pada Allah seolah-olah kita tak ada apa benda. Tak ada apa pun. Ustaz ni macam mana? InsyaAllah khair. InsyaAllah baik. Ustaz sakitlah saya. InsyaAllah ada rahmatnya, ada hikmahnya. Serah pada Allah je. Yelah memanglah berobat tu tak salah. Tak salah pun. Tapi jangan kita letakkan harapan kita pada obat. Jangan letak harapan kita pada doktor. Jangan letak harapan kita pada sesuatu pun. Hanya harapan kita kepada Allah Ta'ala. Itulah yang kita kata tadi. Hasbi Rabbi Jallallah. Jadikan dirimu sebagai bahan zakat yang diberikan orang. Kerana dunia ini tempat beramal. Dan akhirat pula tempat menerima upahan. Jadikan diri kita macam zakat yang diberikan orang. Zakat. Ustaz ni zakat ni kita beri pada orang fakir miskin. Ya, itulah dia. Kita korban diri kita. Korban untuk orang. Kita buat bantuan pada orang. Orang yang paling baik Nabi kata, khairun nas man anfa'alin nas. Sebab orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Kita dapat beri manfaat. Kita tolong dengan tenaga kita, dengan fikiran kita, dengan usaha kita untuk kebaikan orang ramai. Kerana dunia ini tempat beramal. Dunia lah tempat beramal. Dah besok dah akhirat dah mati. Dah tak ada apa lagi kita nak beramal, nak semayang pun tak boleh. Buatlah zikir apa pun tak ada apa lagi faedahnya. Kerana apa? Dah tutup dah pintu amal tu dah tutup. Iza mata bnu Adam inqata amalu illa min salas. Apabila mati anak Adam, terputus amalan dia. Putus, habis. Tak boleh lagi nak beramal. Dulu dia puasa, sekarang tak boleh puasa. Dulu dia semayang, sekarang tak boleh semayang. Dulu dia pergi haji, dah tak boleh pergi haji. Illa misal sebenarnya daripada 3 perkara tak putus lagi. Apa dia? Iaitu sedekah jariah, sedekah kita buat madrasah, buat masjid. Dan keduanya ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang dia dimanfaatkan dengannya. Dia mengajar orang, jadi orang pun dapat amal, dia pun dapat pahala. Dan ketiga, waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan dia. Itulah dia. Itu 3 perkara. Yang lain tu semua dah tak ada lagi dah. Itulah dia. Dunia ini tempat beramal, tuan-tuan. Jangan sampai kita balik, kita menyesal, amalan tak ada. Kenapalah aku tak buat tu? Kenapa aku tak bersedekah? Kenapa aku tak sembahyang tahajud? Kenapalah? Itu menyesal tak berguna, ya. Dan akhirat pula tempat menerima upahan. Tempat menerima hadiah. Inilah yang selalu dibuat dan diingatkan oleh para kaum salihin. Selalu ulama-ulama kita ingatkan. Dunia tempat beramal. Akhirat ni adalah rumah, akhirat itulah rumah pembalasan. Tapi kadang-kadang kita tak ingat. Kita beramal sikit-sikit. Yang akhirat tu kita lupakan. Yang dunia ni banyak-banyak. Itulah yang berlaku pada diri kita. Sekarang kita kena tukar. Dunia ni ada. Tapi sederhana. Tapi akhirat itulah untuk kita merebut. Untuk kita perbanyakkan amal kepada Allah. Adapun yang jarang-jarang sekali ada orang yang mengecualikannya.
dari membuat banyak amal di dunia. Diberinya Allah kurnia dan rahmatnya dengan disegerakan baginya kerehatan di dunia lagi sebelum datangnya akhirat. Ini memang ada, tapi itu sedikit sekali. Jarang-jarang. Kadang-kadang, ustaz macam mana ni? Dia beramal, tapi amalnya taklah banyak. Yang fardu tu tetap ada. Tapi dia diangkat oleh Allah darjat. Dia diberikan kemudahan. Itu memang ada. Tapi taklah semua orang. Itu orang-orang yang terpilih. Itu pun kurnian Allah Ta'ala. Allah yang nak beri pada dia. Ini dalam istilah bahasa tasawuf dinamakan majzub. Majzub itu apa? Orang yang ditarik oleh Allah Ta'ala. Dibawa hati kepada Allah Ta'ala. Dia amal tak banyak. Macam orang biasa. Tapi hati dekat dengan Allah SWT. Takut daripada Allah Ta'ala. Masya Allah. Allah berikan dia kurnia kelebihan taat pada Allah Ta'ala. Khusyuk pada Allah Ta'ala. Cukup bagi yang menunaikannya wajib saja serta dibebaskannya dari beramal yang sunat. Ada. Orang tengok dia, ni tak buat amal apa-apa pun. Sebab tu di sini kita tak boleh membanding-bandingkan orang. Oh, aku sembahyang sunat itu sembahyang sunat. Dia itu tak ada sembahyang sunat apa-apa pun. Oh, aku tahajud tak tinggal. Aku sembahyang sunat tasbih setiap malam. Dia itu tak ada apa pun. Jangan kita lihat pada zahir. Kerana apa? Kita tak tahu dia itu di sisi Allah bagaimana. Allah boleh angkat siapa yang Allah nak angkat dengan tanpa ada sebab. Ustaz, tak ada sebab pun. Ya, dia Tuhan. Dia berkuasa. Dia nak buat apa, dia suka. Itulah dia, Allah. Sebab tu di sini kata Imam Syafi'i Abdul Jalani, ada orang. Tapi jarang berlaku. Tapi kita tak boleh buruk sangka. Kita nampak orang tu minta sedekah. Tapi satu masa, rupa-rupanya dia adalah wali Allah. Pernah Syekh Junaid Al-Baghdadi, Qaddasallahu Sirruhu Aziz. Satu hari dia pergi ke masjid, nampak satu orang tua tu. Dia pergi masjid nak solat jenazah. Ada jenazah lah. Ya, orang ramai. Jadi, tapi nampak satu orang tu minta sedekah. Dia pun berkata dalam hati dia, kalau orang tua ini dia kerja sikit saja, dia sudah cukup dapat nafkah untuk dia makan. Daripada minta sedekah. Pada malam hari dia nak berzikir, tak boleh zikir. Mata mengantuk, tertidur dia. Nak bangun tahajud, terkejut, tak bangun tahajud. Tapi dalam malam hari itu dia bermimpi. Bermimpi apa? Orang ramai datang bawa satu dulang besar. Orang tua yang kau mengumpat tadi, di atas dia orang bawa, hai Syekh Junaid, inilah dia orang yang kau mengumpat tadi pagi. Makanlah daging dia. Terkejut dia. Astagfirullahaladzim. Besok pagi dia pun tahulah dia dah buat salah. Dia cari mana orang tua ni. Rupa-rupa orang tua ni ada kat tepi sungai. Sedang kutip daun-daun yang baik untuk dimakan. Masya Allah, orang miskin. Kemudian bila Syekh Junaid pun datang pada dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Junaid. Nak buat lagi tak? Terkejut Syekh Junaid. Alamak, dia ni tahu apa yang aku buat dalam hati aku. Itu tentang wali Allah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang tu, jangan kita membuat perbandingan lah. Aku punya Syekh ni lagi kuat ibadat. Pakaian dia cukup serban dia dengan tasbih dia, jubah dia. Ini tak ada apa pun. Nanti dulu kita tak boleh cakap. Kita tak mau membanding. Kita serahkan semua tu urusan Allah. Kita hormat pada semua orang. Lebih-lebih orang alim, orang yang mendidik kita. Kita hormat, kita sayang. Tapi jangan kita membanding-bandingkan dengan seseorang yang lain. Serahkan urusan itu kepada urusan Allah. Bukan urusan kita pun, ya. Jadi orang-orang yang seperti ini, yang Allah Ta'ala pilih, cukup baginya menunaikan yang wajib. Dan dia bebas tak buat yang sunat. Tak buat sunat. Ya, dia tak buat sunat. Tapi yelah, takkanlah tak buat sunat. Satu, dua, mungkin ada. Sebab yang fardu itu tidak akan gugur kewajipannya pada semua keadaan dan maqam. Ini satu perkara yang penting sekali. Fardu, wajib, tak akan gugur. Dalam apa juga keadaan, kita dalam musafir, kita dalam negeri, dalam kita sehat, kita sakit, fardu mesti tunai. Ustaz, kita sakit Ustaz. Kita nak semayang macam mana? Ya, kita semayang macam mana orang sakit. Sakit tak boleh diri duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh duduk baring, melentang. Tak boleh melentang, dia hanya dengan mata. Itu dia. Maknanya semayang fardu tak boleh tinggal. Itu yang fardu. Kalau puasa dia boleh qada kalau sekiranya tak boleh puasa pada hari tersebut. Tapi namun demikian, kalau ada orang yang kata, saya dah sampai makam, awak belum lagi. Ya, orang yang semayang tonggak-tonggik ini belum sampai lagi. Belum sampai. Kita dah sampai, tak payah semayang. Itu setan. Manusia yang paling sekali tinggi darjat siapa? Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW solat. Semayang 5 waktu tak tinggal. Yang sunat-sunat jangan cakap lagi. Itulah dia tuan. Kadang-kadang
Ada setengah. Yalah ini pun kadang-kadang ni orang-orang berselindung di bawah, di sebalik. Ini pelajaran tasawuf tau. Ini tarekat tau. Ini dah sampai wali tau. Korang semua macam tonggak-tonggak ni semua biasa je. Tak sampai lagi. Jadi seolah-olah kalau dah wali tu tak payah semayang. Tak payah semayang fardu. Syaitan. Jaga tuan-tuan. Jangan sampai kita terikut atau terperdaya dengan dakwaan-dakwaan yang tersebut. Ini berlaku pada segelintir manusia yang dipilih oleh Allah yang kata tadi ya. Berlaku pada segelintir manusia daripada hamba Allah Ta'ala. Kerana orang yang semacam ini jarang-jarang sekali ada yang. Jarang-jarang. Kadang-kadang ya. Yang banyaknya kita orang awam. Semayang fardu, semayang sunat. Buatnya perkara yang memang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Itulah yang kewajipan kita. Dan seterusnya, lengkapilah dirimu dengan sifat zuhud. Wallahu a'lam. Ya tuan-tuan dan puan-puan, mungkin sedikit daripada kita punya perbincangan malam ini dapat manfaat untuk kita semua insya-Allah. Dapatlah kita segerakan kita taubat kita pada Allah. Jangan kita nak tunggu dah buat dosa besar baru nak taubat, jangan. Taubat kita pada Allah setiap hari. Nabi SAW sendiri bertaubat. Wallahi inni la astaghfirullah kulla yawmin mi'ata marrah. Demi Allah, setiap hari aku beristighfar pada Allah 100 kali. Ada riwayat kata 70 kali. Ada riwayat 100 kali. Pokoknya, Nabi itu ada dosa apa? Tak ada dosa. Nabi itu maksum. Jangan kata dosa besar, dosa kecil pun tak ada. Jangan kata dosa makruh pun tak ada. Itulah Nabi kita SAW. Tapi Nabi beristighfar, minta ampun pada Allah setiap hari. 100 kali. Kalau Nabi 100 kali, kita 1000 kali pun tak cukup. Pasal Nabi memang tak ada dosa. Yang kita ni dosa keliling pinggang. Buka mata dah dosa. Buka handphone dah dosa. Buka televisyen dah dosa. Allah. Cakap sikit lidah kita dosa. Type kita dah mengata orang, mengumpat orang. Astagfirullah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ampun ya Allah ataskan dosa kami yang zahir dan yang batin. Kami tahu, kami sedar diri kami ini banyak dosa ya Allah, dan kami tahu kalau Tuhan yang Maha Pengampun, dan kalau Tuhan yang Maha Penyayang, ampunilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Rahman, pimpinlah kami ke jalan Ridha ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau matikan kami malaikat setelah Kau menerima taubat kami ya Allah. Janganlah Kau matikan kami malaikat setelah kami ucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, penyakit saudara kami, keluarga kami, sahabat anak kami, murid-murid kami yang sedang sakit. Ya Allah, berikanlah mereka kesabaran dalam menghadapi ujian-Mu ya Rahman. Ya Allah, angkatkanlah penyakit ini daripada segala negara kami, daripada negara jiran dan seluruh dunia ya Rahman. Mudahkanlah urusan jemaah-jemaah yang bakal menunaikan ibadah haji dan umrah ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kubah yang di belakang saya ini adalah merupakan kubah di Masjid Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani yang berbentuk warna biru ya. Alhamdulillah. Itulah lambangnya Masjid Syekh Abdul Qadir Jailani, kubahnya warna biru. Dan dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan apa yang kita pernah dengarkan tadi dapat manfaatnya. Dan jangan lupa pengajian kita malam ini merupakan daripada channel dakwanya Masjid Qasim Changi, Singapura. Marilah sama-sama kita menyokong masjid kita dengan kita berderma kepada Masjid Qasim dengan kita melihat kepada akaun nombor di depan dengan secara ikhlas insya-Allah ya. Baik tuan-tuan, dengan itu saya mengundurkan diri, minta maaf banyak dalam penyampaian saya kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan ya. Maka yang benar semua daripada Allah, yang salah, yang tak betul, yang tersinggung tu minta maaf banyak. Itu semua daripada kebebalan saya, kelemahan saya, kebodohan saya. Maaf banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, maafkan saya ke tidak? Terima kasih banyak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.